Ini free-kick yang hampir mustahil di dunia. Cikgu lelaki ini berjanji jika dia gagal menjadikan gol untuk tendangan bebasnya itu, maka tidak akan diberikan homework selama 1 bulan. Jadi, muridnya cuba membuat tembok pertahanan sebesar mungkin di depan gawang, tapi guru ini melakukan sesuatu yang tidak terduga. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Lelaki ini cuba selamatkan anak ikan pari. Ketika lelaki ini ternampak anak ikan pari terdampar di tepi pantai, dia cuba untuk menyelamatkannya dengan menggunakan penyondok pasir untuk meletakkan semula di tengah laut. Namun, setiap kali dia mengangkatnya, ikan itu melompat ke depan. Sehinggalah dia menyedari apa sebenarnya yang berlaku. Ternyata itu cumalah peran dari rakannya untuk mengerjakannya. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Kelas hampir batal kerana lecturer datang lewat di universiti. Biasanya, jika lecturer datang lewat lebih daripada 10 minit, anda sudah boleh meninggalkan kelas kerana ianya dianggap kelas batal. Setiap kali kelas, mahasiswa ini memainkan video countdown timer dari 10 minit dan berharap ada keajaiban yang berlaku. Tetapi lecturernya selalu tiba tepat pada waktunya. Lihatlah ini, masa hanya tinggal beberapa saat saja lagi untuk bebas, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dan lecturernya memberitahu bahawa hari ini ada kuis mengejut. We are taking the quiz today. So close and yet so far, I know. Pernah tak anda mengalami peristiwa seperti ini? Cuba komen di bawah. Lelaki ini terlepas kapal percutiannya akibat lewat tiba di tempat pelabuhan. Lelaki ini dilihat terburu-buru berlari sambil menjerit-jerit sepenuh hatinya. Namun ianya nampak sia-sia sahaja kerana kapal percutian yang ditempahnya telah pun mula berlayar. Tiba-tiba sahaja muncul lelaki berjaket putih memberitahunya bahawa dia telah pun tersalah kapal. Dia bersyukur kerana kapalnya masih lagi belum berlayar. Namun, ini sebenarnya merupakan prank semata-mata sekadar untuk memberi hiburan kepada pelancong yang berada di atas kapal. Apa reaksi anda jika terlepas kapal pelancongan seperti ini? Cuba komen di bawah. I actually thought he missed his ship. No way. Lelaki ini hanya modify separuh keretanya. Dia teringin sangat nak modify keretanya, tapi bajet belum cukup. Jadi dia belah bodi keretanya jadi 2 untuk modifikan separuh dahulu dan customkan sendiri menjadi white body supaya lebih sporty. Kemudian dia cat warna hijau limau dan pasang dulu separuh spoiler. Bukan luaran sahaja, bahagian dalam pun dia modify separuh sahaja. Disebabkan bumbu custom terlalu rendah, dia terpaksa modifikan juga cermin depan sesuai dengan bentuk badan. Dan inilah hasilnya. Ni kalau dia bawa awet jalan-jalan, ibarat dia duduk dalam GTR, awet dia pula duduk dalam kereta saga. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Lelaki ini ambil risiko untuk rampas semua duit bosnya. Lelaki ini ditantang oleh bosnya untuk melompat ke dalam kolam ini. Dengan ganjaran, akan diberikan semua duit yang ada di dalam poket bosnya. Tapi tunggu dulu, sehingga anda melihat apa yang ada di dalam air tersebut. Well, they almost got it. Adakah anda sanggup untuk terjun di dalam kolam ini juga? Cuba komen di bawah. Jangan pernah sesekali menyapa orang mabuk waktu berada ini memandu kereta. Dia ternampak seorang lelaki berperwatakan aneh di tepi jalan, tidak bergerak dan badannya kelihatan sengit ke belakang. Lalu, berada ini menyapanya untuk bertanya khabar. Hello, mate. What up? Tiba-tiba sahaja, dia berjalan secara mengundur dan cuba menggapai sesuatu untuk menyandar. Dan akhirnya, kalaulah berada ni tak menegur dia, sudah pasti dia baik-baik sahaja. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Lelaki ini pura-pura pengsan sewaktu bola golf mendarat di halaman rumahnya. Ini dilakukan untuk prank pemain golf yang memuka bolanya dengan membuatkan dia terfikir lelaki ini pengsan akibat terkena bola golf yang dipukulnya. Dan nampaknya lelaki ini berjaya membuatnya rasa bersalah. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Ini cara nak scam si penipu. Lelaki ni pura-pura terjumpa sampul duit di atas lantai dan dia tanyalah berada topi ni sama ada sampul ni miliknya. Did you drop this? Berada topi ni tipu. Dia mengaku sampul duit tu dia punya sambil meraba-raba poket belakang. This is mine. I got a couple. Lelaki ni pun mintalah upah dengan berada topi ni. Sebab dah bersikap jujur, berada topi bagi $10. Tapi dia tak tahu dalam sampul tu hanyalah duit palsu.
Oh, Apa pengajaran yang anda dapat dari video ini? Cuba komen di bawah. Kucing ini ditangkap polis. Pada awalnya, kucing ini dilihat membawa lari sebiji hotdog di atas meja. Ini merupakan pengalaman pertamanya cuba-cuba untuk melarikan makanan. Dilihat sangat gementar sehingga kan beberapa kali makanan tersebut terlepas dari gigitannya. Polis yang bertindak pantas berjaya menangkap si pelaku setelah menerima aduan dari warga sekitar dan dia dibawa ke balai terdekat untuk siasatan. Ada tak di sini sukarela ingin menjadi peguam belanya? Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Free the cat! Was hat sie getan? Free the cat! Was hat sie getan? Was hat sie getan? Kim Jong-un muncul di Olympic Paris. Ini sebenarnya Howard Lee, kemudian dari China. Dia memperagamkan pakaian seperti Presiden Korea Utara dan menghadiri ke acara-acara di Sukan Olimpik. Di hala ini, sewaktu acara boxing antara Korea Utara dan China, dia lebih memilih untuk memberi sokongan kepada Korea Utara dengan memberi semangat kepada para atlet mereka yang lain di tempat penonton. Malah muncul juga muka seiras Trump dan Putin di kejohanan Olimpik Paris. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Inilah cara paling efisien untuk elak jadi mangsa ragu. Sewaktu wanita ini berjalan berseorangan, tiba-tiba sahaja muncul dua orang lelaki menaiki motosikal ingin meragut beg tangannya. Lihatlah reaksi pantas wanita ini. Dia yang menyedari bakal menjadi mangsa ragut terus melemparkan beg tangannya ke atas bumbu kedai tanpa berfikir panjang. Lelaki tersebut kelihatan bingung dan langsung melarikan diri. Setelah mereka berdua pergi, barulah dia memanjat dari tepi untuk mendapatkan semula beg tangannya. Dan kemudian dua peragu ini datang lagi. Lelaki ini kantornya menjadi buta. Lelaki ini pura-pura buta untuk lariskan jualan bajunya. Tapi lihatlah tindakan lelaki baju hitam ini. Dia meletakkan kotak padanya dan langsung berpura-pura menyanyi sambil bermain gitarnya. Tiba-tiba sahaja si buta tadi mengamuk dan mencari siapa yang meletakkan kotak tadi. Walaupun dia bertanyakan orang sekeliling, tapi tiada siapa pun ingin memberitahunya hal sebenar. Inilah akibat kerana berpura-pura buta untuk raih simpati orang. Apa pengajaran yang anda dapat dari video ini? Cuba komen di bawah. Gadis ini menangis teresak-esak semasa sambutan hari jadinya. Waktu sambutan hari jadi, mereka telah mempersiapkan segala perhiasan termasuklah kek hari jadi di atas meja. Tidak sampai 1 minit, datanglah budak lelaki ini dan terus menggigit kek tersebut kerana tidak tahan dengan bau dan keenakannya. Tak ada orang nampak kan? Satu suat lagi, orang tak perasan kot? Ini ada CCTV rupanya. Habis aku. Dia yang sebelum ini tidak mengaku telah memakan kek tersebut dipertontonkan semula melalui rakaman CCTV. Jelas menunjukkan dia sedang mencuri-curi makan kek hari jadi gadis ini. Jika anda di tempat budak lelaki ini, apa tindakan yang akan anda lakukan seterusnya? Cuba komen di bawah. Ini NPC di dunia nyata. Nikki seorang penari profesional, tetapi dia mempunyai bakat yang luar biasa. Dia mampu untuk meniru pergerakan NPC di dalam game dengan sempurna. Hey, Lotus, we have a mission to do. I will tell you everything on our way. Lihatlah ini, sewaktu dia cuba berinteraksi bersama robot dengan gaya NPC, orang di belakangnya pun turut hairan. Sekejap, dia ni NPC juga ke? Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Lelaki ini menggunakan kreativiti sedutan luar biasa. Sewaktu puteri kecilnya mahu makan telur, dia menggunakan kreativitinya bagi memberi keceriaan kepada anaknya. Jadi dia memutuskan memasuk sebiji telur ke dalam mangkuk dan menyedutnya menggunakan picak gari. Awalnya, dia menyedut telur putih terlebih dahulu dan membuatkan bulatan kecil ke dalam kuali. Kemudian, dia menyedut telur kuning dan meletakkannya di tengah-tengah telur putih tadi. Maka jadilah telur mata kerbau versi mini. Puteri kecilnya kelihatan sungguh gembira. Adakah anda juga ingin menyedut telur anda? Cuba komen sedut di bawah. Ini ialah penangkap durian profesional. Sewaktu buah durian sudah masak, mereka memajak pokok durian dan memetik buahnya sebelum ianya luruh dengan sendiri. Bagi menjaga kualiti buah tersebut, mereka menangkap durian ini dengan sempurna tanpa merosakkannya. Ini memerlukan skill yang sangat luar biasa. Lihatlah ini, betapa tingginya pokok durian ini sewaktu dijatuhkan sehingga kan mengeluarkan bunyi yang kuat sewaktu mereka menangkapnya. Adakah anda juga memiliki skill menangkap buah durian seperti ini? Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah. Pengendali sampan ini membiarkan penumpang yang tersangkut di bawah jambatan. Inilah Raiden setelah bersara dari Mortal Kombat. Semasa sampannya melalui di bawah jambatan, dia mengambil keputusan untuk memanjat jambatan ini dan menyeberang di atasnya. Dia kemudian menunggu sampannya muncul di seberang. Dan perhatikan ini, ada sesuatu menarik yang akan terjadi. Dia menolak sampannya dan mengambil keputusan untuk melompat dengan jarak yang jauh.
menakjubkan. Inilah salah satu tarikan kepada pengunjung di Jepun. Adakah anda juga ingin mencubanya? Cuba komen di bawah. Lelaki ini jelmaan Optimus Prime. Lelaki ini sebenarnya merupakan penghantar makanan. Dia yang memiliki idea kreatif untuk menghantar makanan kepada pelanggannya dengan cara yang unik, dengan menggunakan hoverboard di bahagian belakang dan roda di bahagian depan sehingga dia dapat bergerak seperti kereta, seolah-olah jelmaan Optimus Prime. Yang menariknya, setelah sampai, dia meletakkan bagnya di atas roda tersebut dapat memudahkannya untuk mengambil makanan. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah.